Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Nabila binti Zulhisham. Nombor matrik saya 2021 484264 dan di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan etika pengurusan maklumat. Topik ini membincangkan tentang nilai etika dan etika Islam yang dapat diterapkan dalam pengurusan maklumat. Pengurusan maklumat Islam perlu berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan melalui pelbagai integrasi ilmu bagi menghasilkan sebuah pengurusan yang cemerlang serta berkualiti. Dalam kata lain, pengurusan maklumat perlu mencapai matlamatnya iaitu keredaan daripada Allah selain daripada matlamat hasil produktiviti yang diusahakan. Pengurusan maklumat merupakan salah satu proses bagaimana sumber maklumat dimanfaatkan oleh seseorang itu untuk mencapai sesuatu objektif yang dikehendaki dalam diri dengan berpandukan tauhid sebagai matlamat. Islam menyatakan bahawa etika berkait rapat dengan akidah, syariah serta akhlak yang merupakan di luar jangkaan akal untuk menentukan kebenarannya. Globalisasi Al-Quran dalam mencetuskan etika terpuji bukan sekadar untuk orang Islam sahaja, malahan untuk semua bangsa serta semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Rasulullah Subhanahu Wa Taala mengutuskan bahawa membimbing manusia dalam menyempurnakan etika terpuji merupakan matlamat baginda kerana etika adalah penghubung dan pengikat yang dapat membulatkan seluruh tekad hati dan tingkah laku dalam menjalinkan satu ikatan yang seragam. Tambahan pula, ia serasi dengan naluri semula jadi manusia sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep etika. Etika berkonsepkan moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul serta benar dalam kehidupan yang baik, malahan bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan tazir Tuhan atau wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika sangat berbeza dengan agama. Etika mesti dihayati dan dipelajari dalam kehidupan. Kehidupan dalam masyarakat harus menghormati etika dalam fitrah manusia ini. Keberkesanan etika terletak pada individu dan tahap disiplin diri yang tinggi. Individu tidak boleh mencapai tahap etika yang dihajati. Ini kerana pada zaman globalisasi ini agama semakin ditinggalkan dan masyarakat beralih kepada moden untuk mendapatkan keseronokan dalam kehidupan. Pendek kata, ramai orang telah mengabaikan nilai etika dan moral untuk mencapai apa yang mereka menginginkan. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi etika. Pengertian etika amatlah meluas kerana etika mempunyai pelbagai makna dan erti yang berbeza daripada pandangan falsafah serta agama. Jadi, saya akan menerangkan definisi etika dengan lebih terperinci. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika mempunyai dua makna yang berbeza iaitu etika ialah ilmu yang berkaitan prinsip-prinsip akhlak atau moral, atau prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan itu. Menurut Ensiklopedia Britannica pula, etika ini juga boleh ditarifkan sebagai falsafah moral. Ia adalah kajian sistematik tentang sifat asas konsep seperti baik, buruk, betul atau salah. Profesor Robert Solomon juga pernah berkata etika merupakan satu disiplin ilmu yang dapat menentukan tentang kebaikan atau keburukan sesuatu perkara. Ia juga telah menyatakan yang etika dapat diberikan dua definisi. Antaranya ialah etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahawa orang yang beretika adalah orang yang baik dan ini juga disebut sebagai individu yang beretika. Definisi kedua pula ialah etika ini merupakan hukum sosial dan etika ini juga merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia. Dari segi etimologi pula, etika adalah merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajipan dan sebagainya.
Istilah etika ini juga mula digunakan secara bergantian dengan falsafah moral kerana kebanyakan hal berkaitan dengan moral mengkaji tentang prinsip-prinsip etika. Dan saya akan menerangkan juga tentang etika menurut perspektif Islam. Menurut Islam, etika mempunyai kaitan dengan akidah, undang-undang syariah dan akhlak yang melampaui jakaan rasional untuk menentukan kebenaran. Etika juga merujuk kepada satu set prinsip moral yang membezakan yang betul dari yang salah kerana moral adalah perkara normatif. Implikasinya ialah sebagai umat Islam kita hendaklah menahan diri daripada melakukan perkara yang mungkar. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi petunjuk dan pembeza di antara hak dan batil meliputi persoalan etika. Mengamalkan etika seperti etika kepengarangan adalah antara perkara baik yang boleh diamalkan terutamanya dalam kalangan ahli akademik. Jika kita mengamalkan perkara yang baik seperti etika kepengarangan dan etika pengurusan maklumat, kita akan memperolehi pahala yang berlipat kali ganda. Dan di sini adalah antara etika kepengarangan menurut Islam. Yang pertama ialah niat yang ikhlas, yang kedua ialah amanah, yang ketiga ialah bertanggungjawab, yang keempat adalah adil dan yang terakhir sekali merendah diri. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya akan menyerahkan kepada next presenter. Seterusnya, saya Umi Maisarah binti Misdi. Bagi etika dalam pengurusan maklumat, etika ialah konsep yang membincangkan tindakan, hujah dan tujuan yang menentukan makna tindakan tertentu. Etika tidak berkaitan dengan kehidupan fizikal manusia. Sebaliknya, ia adalah satu falsafah moral yang mengambil kira tingkah laku atau tindakan manusia. Etika juga merupakan satu bidang yang mengkaji moral, prinsip kaedah dan tindakan manusia yang baik. Dalam pengurusan maklumat, etika seperti kerahsiaan, kesahihan, ketersediaan, tanggungjawab, keadilan dan kelestarian adalah penting. Privasi orang ramai dan perlindungan data peribadi daripada orang yang tidak dibenarkan dikenali sebagai kerahsiaan. Kesahihan merujuk kepada fakta bahawa maklumat adalah tepat dan betul. Keupayaan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan maklumat dengan mudah dipanggil ketersediaan. Seterusnya ialah kepentingan etika dalam mengurus perubahan maklumat. Salah satu sebab mengapa etika adalah penting dalam pengurusan perubahan maklumat ialah ia boleh mengekalkan kepercayaan. Kepercayaan adalah penting dalam pengelolaan maklumat. Kepercayaan orang terhadap organisasi atau individu yang menguruskan maklumat akan berkurangan jika mereka percaya bahawa maklumat mereka tidak diurus dengan baik atau tidak dijaga dengan baik. Etika menjaga kepercayaan dengan memastikan data diurus dengan betul dan adil. Seterusnya, dapat mencegah penyalahgunaan maklumat. Kerana etika juga membantu mencegah penyalahgunaan maklumat dalam situasi di mana maklumat dapat memberikan keuntungan atau kekuasaan. Etika membantu memastikan bahawa penggunaan maklumat tersebut tidak merugikan orang lain atau tidak digunakan untuk kepentingan peribadi. Selain itu, ianya dapat menghormati hak orang lain. Ini kerana etika juga membantu menghormati hak orang lain dalam proses mengurus perubahan maklumat. Etika membantu memastikan bahawa hak orang lain dihormati dan tidak dirugikan. Ini dapat mencakup hak orang untuk menjaga privasi, hak untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan maklumat mereka atau hak untuk memberikan persetujuan sebelum maklumat mereka digunakan. Penerapan etika Islam dalam pengurusan maklumat melibatkan pemahaman dan pengalaman prinsip-prinsip etika Islam dalam setiap aspek pengurusan maklumat, termasuk dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran maklumat. Antara prinsip-prinsip etika Islam yang perlu diterapkan dalam pengurusan maklumat ialah kejujuran, iaitu adalah al-adl, iaitu memastikan bahawa maklumat yang dikumpulkan, disimpan dan digunakan adalah benar dan tidak mengandungi sebarang pemalsuan atau manipulasi data. Kedua ialah kerahsiaan, asir, iaitu dapat memastikan bahawa maklumat yang disimpan dan digunakan hanya diberikan kepada pihak yang berkenaan dan dibenarkan sahaja. Yang ketiga ialah amanah, al-amanah, yang memastikan bahawa maklumat yang disimpan dan digunakan adalah bertanggungjawab dan tidak digunakan secara salah atau menyalahi undang-undang.
Yang keempat ialah keadilan, al-adalah, iaitu memastikan bahawa maklumat yang disimpan dan digunakan adalah adil dan tidak memihak kepada mana-mana pihak di atas pihak yang lain. Seterusnya ialah kepelbagaian, al-ta'addud, iaitu memastikan bahawa maklumat yang disediakan dan digunakan adalah merangkumi pelbagai pandangan dan pendapat. Selanjutnya ialah keterbukaan, iaitu al-syafah, memastikan bahawa maklumat yang disediakan dan digunakan adalah terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak. Menyampaikan maklumat dan pengetahuan Islam menjadi platform untuk perbincangan antara umat Islam di seluruh dunia. Namun, terdapat beberapa cabaran dalam menyebarkan maklumat Islam. Cabaran pertama yang dihadapi ketika menyebarkan maklumat Islam ialah tafsiran yang berbeza. Hal ini kerana tafsiran yang berbeza dalam agama Islam boleh menyebabkan kekeliruan dan perbezaan pendapat dalam menyebarkan maklumat Islam. Ini adalah fahaman kebebasan liberal yang meletakkan perkara berkaitan agama atau akidah sebagai sebahagian daripada hak yang hanya ditentukan oleh individu secara bersendirian, tanpa arahan atau kawalan daripada mana-mana pihak, termasuklah pemimpin atau dalam konteks ini, pihak berautoriti agama. Yang kedua ialah ketakutan dan kebimbangan. Ia apabila kebimbangan dan ketakutan orang Islam apabila mereka bercakap tentang Islam boleh menghalang penyebaran maklumat yang betul dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahawa terdapat banyak isu yang mengandungi maklumat palsu berkenaan Islam yang masih belum dapat ditakrirkan sepenuhnya. Disebabkan ini, banyak maklumat Islam tertunda untuk disampaikan kerana orang yang menerimanya tidak pasti tentang kebenaran mereka. Selanjutnya, cabaran penyebaran maklumat Islam ialah pengaruh media, iaitu pengaruh media dan teknologi semakin meningkat dan memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat. Terdapat banyak yang cuba membuat berita menghina Islam dan keburukan Islam di zaman kini. Oleh itu, amat sukar untuk menyebarkan maklumat Islam jika sesetengah pihak luar yang terjebak dengan pengaruh media tersebut. Oleh itu, penting untuk memastikan bahawa maklumat yang disebarkan melalui media dapat dipercayai dan sahih. Selain itu, cabaran yang dihadapi ialah perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat sosial dan budaya boleh mengubah cara orang memahami Islam. Jika kita perhatikan dan teliti, kita akan melihat bahawa ramai orang Islam sendiri melakukan transformasi sosial. Oleh kerana penganut agama Islam tidak melaksanakan amalan yang digariskan dalam ajaran Islam, orang bukan Islam menghadapi kesukaran untuk melihat agama Islam dari perspektif yang lebih baik. Kesimpulannya adalah penting untuk memahami perubahan ini dan memastikan bahawa pendidikan Islam disesuaikan dengan keadaan semasa. Akhir sekali ialah cabaran bahasa. Hal ini kerana bahasa yang digunakan dalam menyebarkan maklumat Islam boleh menjadi cabaran, iaitu apabila penyebaran Islam lebih kepada berpandukan Al-Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab. Ianya merupakan satu halangan terutamanya apabila menyebarkan maklumat kepada masyarakat yang berbahasa berbeza, kerana pada mereka tidak penting untuk mentafsir bahasa yang mereka tidak faham itu. Oleh itu, penting untuk menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua orang. Seperti mengikut dakwah moden kini, kita mempunyai pelbagai cara untuk mentafsir atau menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris yang dapat memudahkan kefahaman semua masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ain Suaidah dengan nombor matriks 2021848966. Saya akan membentangkan sejarah dan latar belakang tokoh barat iaitu Aristotle dan juga tokoh Islam iaitu Al-Farabi. Aristotle merupakan salah seorang anak murid kepada Plato dan adalah seorang tokoh falsafah Greek Yunani yang terhebat pada zamannya, setanding gurunya Plato dan juga tokoh falsafah masyhur sebelum itu iaitu Socrates. Aristotle ataupun dalam Greek dikenali sebagai Aristoteles dilahirkan pada 384 sebelum Masihi di Stagira, Chalcidice. Aristotle merupakan pengarang sistem falsafah dan saintifik yang menjadi kerangka dan wadah bagi kedua-dua skolastik Kristian dan falsafah Islam zaman pertengahan. Walaupun selepas revolusi intelektual Renaissance, reformasi dan pencerahan, konsep Aristotle kekal tertanam dalam pemikiran barat. Beliau membuat sumbangan perintis kepada semua bidang falsafah dan sains. Beliau mencipta bidang logik formal dan beliau mengenal pasti pelbagai disiplin saintifik
dan meneroka hubungan mereka antara satu sama lain. Aristotle juga seorang guru dan mengasaskan sekolahnya di Athens yang dikenali sebagai Lyceum. Luasnya intelektual Aristotle meliputi kebanyakan sains dan banyak termasuk biologi, botani, kimia, etika, sejarah, logik, metafizik, retorik, falsafah fikiran, falsafah sains, fizik, puisi, teori politik, psikologi dan zoologi. Aristotle meninggal dunia pada 322 sebelum Masihi di Chalcis, Euboea. Seterusnya, sumbangan Aristotle. Aristotle sering dianggap sebagai bapa logik. Beliau mencipta teori logik yang dikenali sebagai logik Aristotelian atau logik silogistik. Sumbangannya kepada logik telah membentuk asas bagi kemajuan dan idea dalam logik. Aristotle juga menubuhkan konsep metafizik atau kajian tentang realiti di luar domain fizikal. Dia menyiasat sifat asas entiti, sebab musabab, potensi dan aktualiti, serta undang-undang asas yang mengawal kosmos. Aristotle banyak menyumbang kepada pemahaman kita tentang alam semula jadi dan sains semula jadi. Dia meneliti pergerakan objek dan punca pergerakannya serta memerhati dan mengkategorikan pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan. Kajian falsafah semula jadinya mencipta asas untuk sains semula jadi dan prosedur saintifik. Aristotle menulis secara meluas mengenai falsafah politik dan jenis pentadbiran dalam karya seminalnya Politik. Beliau membezakan pelbagai bentuk kerajaan termasuk monarki, aristokrasi dan demokrasi dan menawarkan nasihat tentang bagaimana tadbir urus yang berkesan harus berfungsi. Aristotle juga memberi sumbangan besar kepada estetika. Dia menyiasat seni, kecantikan dan kepentingan sosial seni, mimesis, katarsis dan kepentingan keharmonian dalam seni, semuanya diperkenalkan oleh Aristotle. Saya teruskan dengan sejarah dan latar belakang seorang tokoh Islam iaitu Al-Farabi. Al-Farabi ataupun dikenali juga sebagai Al-Farabius oleh Barat merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang terkenal pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 870 Masihi semasa era pemerintahan Khalifah Al-Mu'tamid ala Illah Abul Abbas Ahmad ibn Ja'far. Sewaktu kehidupannya, kegawatan politik banyak mempengaruhi idea-idea beliau sebagai ahli falsafah politik. Al-Farabi meninggal dunia pada tahun 950 Masihi sewaktu pemerintahan Khalifah Al-Mu'tazilillah Abul Qasim Al-Fadl, di mana beliau berusia 80 tahun pada ketika itu. Dalam dunia falsafah Islam, Al-Farabi dikenali sebagai Muallim Al-Thani atau The Second Teacher kerana beliau antara yang bertanggungjawab memelihara teks asli, mengkaji dan menyebarkan semula idea-idea falsafah Yunani kuno. Seperti The First Teacher iaitu Aristotle. Al-Farabi banyak mengkaji berkenaan falsafah dan teori Socrates, Plato dan Aristotle. Semua demi usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Dari situlah Al-Farabi dikenali sebagai seorang yang paling memahami falsafah Aristotle. Al-Farabi juga adalah antara yang terawal menulis berkenaan ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Walaupun Al-Farabi terkenal dengan sifatnya yang zuhud, namun beliau bukanlah seorang ahli sufi. Al-Farabi adalah seorang tokoh yang menguasai pelbagai bahasa. Kemudiannya, sumbangan Al-Farabi pula adalah karya-karya Al-Farabi yang telah dibincangkan secara terperinci lebih hebat lagi apabila karya beliau adalah lebih hebat daripada guru beliau kerana bahasa dan penerangan yang sistematik dan harmoni. Telah menyatakan Al-Farabi telah mengambil beberapa doktrin
daripada ahli-ahli falsafah yang lepas, menyusun semula di dalam bentuk yang boleh diadaptasi kepada suasana budaya beliau sendiri dan mencantumkan doktrin-doktrin itu dengan rapat dan menjadikan falsafah beliau sangat sistematik dan harmoni. Al-Farabi menjadi lebih terkenal daripada guru beliau, Mata, kerana penulisannya yang mudah difahami. Rasha 1962 menyatakan beliau menggunakan contoh-contoh yang banyak dan biasa terdapat di kalangan masyarakat zamannya. Jelas terbukti bahawa Al-Farabi sangat mengambil berat tentang penterjemahan dan penulisan yang selari dengan adat Islam masyarakatnya. Berbeza dengan ahli falsafah lain, Al-Farabi menjalankan analisis terperinci dan sanggup mengembara untuk mempelajari falsafah. Akhir sekali, beliau menumpukan sisa hidupnya untuk mengajar dan menulis dalam subjek falsafah, khususnya logik dan falsafah politik, dengan memasukkan komponen falsafah ini ke dalam masyarakat Arab dan doktrin Islam. Beliau tidak keseorangan dalam menerapkan prinsip-prinsip falsafah dalam budaya masyarakat Arab, bahkan menyamainya dengan ajaran Islam daripada bertindak sebagai penolakan terhadap agama seperti kehadiran Tuhan, Rasul dan Wahyu. Antara tulisan ketuhanannya ialah Al-Nafs, Al-Jawhar dan Al-Zaman. Beliau menulis kitab Al-Ma'ani Al-Aqlu dan Uyunu Al-Masail dalam bidang falsafah. Penerbitan Kitabu Al-Huruf dan Kitabu Al-Alfaz adalah antara karangan beliau dalam topik bahasa. Kerana ketokohannya dalam bidang falsafah dan sains, Al-Farabi telah dirujuk sebagai ahli falsafah Islam dan pengajar ketua selepas Aristotle. Menurut Ibnu Khalkan, beliau adalah ahli falsafah Islam yang paling hebat. Ibnu Sina, Mata Ibnu Yunus dan Abu Zakaria bin Adi al-Taqmiti adalah antara muridnya yang terkenal. Di antara judul karya Al-Farabi yang terkenal adalah Maqalah Al-Ghiradi Al-Ba'd Al-Tabi'ah, Ihsya' Al-Ulum, Kitab Ara Al-Madinah Al-Fadilah, Kitab Tahsyil Al-Sa'adah, Uyun Al-Masail. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah binti Syihazli, nombor metrik 2021860416. Bahagian terakhir dalam perbincangan ini ialah perbezaan etika pengurusan maklumat Aristotle dengan Al-Farabi. Terdapat 3 pandangan dari Aristotle dan 3 dari Al-Farabi yang akan disampaikan. Melalui Aristotle, etikanya ialah Aristotle mengklasifikasikan maklumat dengan sistematik. Klasifikasi merupakan satu proses yang mengelompokkan objek atau entiti berdasarkan ciri-ciri yang sama antara perkara tersebut. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyusun maklumat secara sistematik sehingga dapat memudahkan pemahaman dan pemprosesan data. Dalam aspek pengurusan maklumat, klasifikasi dapat memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan maklumat yang relevan. Klasifikasi yang mantap dapat membantu pengguna untuk mengenal pasti kategori atau topik yang diinginkan dan mempercepat akses ke maklumat tersebut. Mengikut falsafah Aristotle, beliau mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi pada zaman dahulu secara sistematik. Cara pemikiran beliau yang sistematik dapat menjadikan perancangan beliau lebih teratur dan mudah diikuti. Salah satu perkara penting pemikiran Aristotle yang boleh dikaitkan dengan pengurusan maklumat ialah pengetahuan. Bagi beliau, pengetahuan dapat memudahkan dalam mengklasifikasikan maklumat kerana dengan adanya pengetahuan, maklumat yang diperolehi dapat dikenal pasti tergolong dalam kategori tertentu. Kedua, etika dalam pengurusan maklumat ialah penulis kajian haruslah menyediakan maklumat dari sumber yang boleh dipercayai. Di dalam perkembangan maklumat yang semakin melebar luas di seluruh negara, pelbagai sumber dapat diperolehi sama ada dari sumber bercetak dan elektronik. Kemahiran literasi amatlah penting dalam menyokong aktiviti manusia dalam pengajaran, pembelajaran dan membuat keputusan. Oleh itu, sebagai penulis kajian, mereka perlulah menyediakan maklumat dari sumber yang boleh dipercayai. Pada zaman kini, pelbagai sumber boleh diperolehi dan dipercayai kesahihannya, iaitu dari pihak penyimpan maklumat,
seperti perpustakaan. Pelbagai jenis perpustakaan boleh dapati di seluruh negara sama ada dalam dan luar negara. Sebagai seorang pengkaji, banyak maklumat boleh diperolehi untuk melengkapkan apa yang ditulis kerana ianya akan digunakan juga oleh pengakses maklumat yang menginginkan maklumat yang sama. Seorang pengkaji juga sememangnya akan melakukan kajian dan dari mana sumbernya itulah yang menjadi keutamaan bagi setiap pembaca. Pelbagai-bagai sumber boleh diperolehi terutamanya di zaman serba teknologi ini kerana adanya sumber buku, jurnal dan sumber elektronik. Seperti mana yang dilakukan oleh tokoh dari Yunani iaitu Aristotle, beliau telah pun menubuhkan sebuah institut pengajian di Athens yang telah lebih berkembang dari Plato iaitu gurunya. Karyanya yang berautoriti tidak dapat disangkal lagi kerana ianya terdiri daripada kajian sastera, etika dan summation, fizik dan falsafah. Memandangkan Aristotle merupakan golongan yang berilmu dan mempunyai pandangan yang luas, maklumatnya dapat dibawa masuk ke dalam gereja sebagai satu ilmu. Namun begitu, banyak karyanya yang tidak kekal sehingga ke hari ini. Ketiga, dari segi pengguna. Pengguna perlu bijak memilih sumber mengikut keperluan mereka. Hal ini dapat menjimatkan masa pengguna untuk mengakses sumber dan mencari maklumat yang diinginkan. Dalam era modernisasi kini, maklumat mudah diakses melalui internet dan pelbagai media lain. Penting bagi pengguna untuk menyedari bahawa semua sumber maklumat adalah sama. Dengan memilih sumber-sumber yang tepat, pengguna dapat memastikan bahawa maklumat yang diperolehi adalah tepat mengikut objektif kajian mereka. Untuk memilih sumber yang tepat, pengguna perlu mengakses banyak sumber dari pelbagai media. Namun, pengguna perlu bijak memilih sumber yang betul-betul menepati piawaian mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan Aristotle kerana beliau memperkenalkan konsep logik dan kaedah penaklukan dalam pemikirannya. Dia mengajarkan pentingnya menggunakan logik untuk menganalisis maklumat dan menyimpulkan kesimpulan yang rasional. Dalam konteks pemilihan sumber maklumat, pengguna perlu menerapkan prinsip logik ini dalam mempertimbangkan padanan antara keperluan mereka dan kandungan sumber maklumat yang sedia ada. Pandangan Al-Farabi pula, pengguna perlulah menetapkan terlebih dahulu maklumat yang diingini atau dicari. Pelbagai maklumat boleh dicari dari pelbagai sumber, namun untuk menentukan maklumat yang tepat dengan yang dicari adalah sukar. Sebagai seorang pelajar, untuk mencari maklumat berkaitan dengan tajuk, sememangnya perlu untuk membuat persediaan untuk mengelakkan daripada berlakunya kesalahan sumber maklumat. Selain itu, selepas adanya persediaan tentang apa yang ingin dicari, ianya dapat menjimatkan masa pengakses maklumat dari memilih pelbagai sumber atau maklumat yang tidak berkaitan kerana sudah adanya ilmu dan persediaan sebelum mencari sesuatu maklumat. Ilmu dalam pencarian maklumat dari pelbagai sumber sama ada dalam bentuk bercetak ataupun elektronik adalah penting. Hal ini demikian kerana mereka menyediakan cara untuk mencari dengan mudah seperti isi kandungan dan kaedah dalam pencarian bahan elektronik yang semakin canggih dipergunakan. Melalui bahan dalam bentuk digital, pengguna boleh mengaplikasikan cara untuk mencari maklumat dengan lebih tepat seperti mengklasifikasikan tarikh dan penggunaan kata. Seperti Al-Farabi sendiri, beliau telah membuat keputusan awal untuk memahami bahasa Yunani tentang karya Aristotle. Dengan berhijrah sementara ke pusat kebudayaan Yunani di Timur Tengah, Haran, beliau berguru dengan Ali Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sari untuk mempelajari bahasa Arab. Dengan tindakan awal ini, segala proses untuk mendalami maklumat yang ditulis Aristotle dapat berjalan lancar selepas memahami bahasanya. Seterusnya, dalam etika pengurusan maklumat, pengguna perlulah memanfaatkan setiap maklumat yang diperolehi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Apabila pengguna memperoleh maklumat dari pelbagai sumber seperti bahan bacaan, rujukan atau atas talian, mereka perlulah memanfaatkan perkara tersebut mengikut cara tersendiri. Salah satu sebab mengapa maklumat yang diperolehi perlu dimanfaatkan dengan baik adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengguna. Dalam peredaran zaman yang sentiasa berkembang kini, terdapat banyak perkembangan dalam pelbagai bidang seperti sains, teknologi, perniagaan dan sosial. Dengan memanfaatkan maklumat yang diperolehi, pengguna dapat memperbaharui pengetahuan mereka dan mengikut perkembangan terkini dalam bidang yang mereka ceburi.
Hal ini memberi kelebihan kepada pengguna dalam pelbagai aspek kehidupan seperti peluang pekerjaan. Selain itu juga, memanfaatkan maklumat yang diperolehi dapat membantu pengguna untuk membuat sesuatu keputusan dengan yakin. Hal ini kerana maklumat yang diperolehi boleh memberikan pandangan yang jelas tentang sesuatu situasi, isu atau masalah yang sedang dihadapi. Dengan memahami maklumat yang sedia ada, pengguna dapat membuat penilaian yang lebih tepat dan rasional serta membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan data yang kukuh. Perkara ini boleh dikaitkan dengan tokoh Islam iaitu Al-Farabi. Beliau pada dahulunya pergi ke kebudayaan Yunani di Timur Tengah di Haran untuk memahirkan bahasa Yunani dan Suryani. Setelah beliau kembali dari mempelajari bahasa tersebut, beliau pulang kembali untuk belajar, mengajar dan mengkaji karya Aristotle. Hal ini menunjukkan bahawa beliau memanfaatkan apa yang beliau pelajari untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan orang lain. Ada karya dan ajaran dari Aristotle yang diikuti oleh Al-Farabi kerana beliau melihat maklumatnya dikaji dengan begitu teliti sehingga boleh dimanfaatkan oleh manusia kini. Akhir sekali, kandungan yang disebarkan penulis hendaklah dalam bentuk yang mudah difahami oleh pengguna. Hal ini kerana maklumat yang disebarkan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Jika pengguna dapat memahami input yang disampaikan oleh penulis, ini bermakna komunikasi antara penulis dan pengguna berjalan dengan lancar dan efektif. Maklumat yang mudah difahami akan menarik lebih ramai pengguna di luar sana untuk menggunakan karya dari penulis tersebut. Selain itu juga, maklumat yang mudah difahami dapat mengurangkan kadar keraguan terhadap penulis tersebut. Hal ini juga dapat meyakinkan kepada pengguna bahawa sumber dari penulis tersebut boleh dipercayai tanpa keraguan. Penulisan yang jelas dan ringkas membantu pengguna memahami intipati dari apa yang disampaikan tanpa melibatkan usaha yang berlebihan. Seterusnya, maklumat yang jelas dapat mempengaruhi daya memujuk pengguna. Ketika pesanan dan pengajaran yang diungkapkan oleh penulis dapat disampaikan, pengguna akan merasa dekat dengan penulis dan lebih mudah untuk menerima pelbagai pandangan. Perkara ini boleh dikaitkan dengan tokoh falsafah iaitu Al-Farabi. Beliau membuat ulasan terhadap karya-karya oleh Yunani seperti Plato dan Aristotle. Dalam ulasan beliau, terjemahan yang dibuat olehnya sangatlah mengagumkan dan mudah untuk difahami. Hal ini dapat menarik para pengguna untuk membaca ulasan dan terjemahan yang ditulis oleh Al-Farabi.